Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada hari ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini di dalam kuliah duha, kuliah khas online di bawah tajuk Masuk Syurga Kerana Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anjuran grup infak Masjid Darsa 1. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam hadis qudsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat aku itu meliputi segala perkara. Ataupun dapat kita faham dengan makna rahmat itu ialah kasih sayang Tuhan. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat aku itu meliputi segala perkara, sehingga kan seseorang yang berdosa itu mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Sehingga seseorang yang dimasukkan ataupun dah dimasukkan ke dalam neraka, dikeluarkan dari neraka itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
seseorang yang di dalam kekufuran masuk ke dalam Islam itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berdosa sekalipun dengan dosa yang besar sekalipun diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah juga. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua tak boleh hidup di atas muka dunia ni. Dengan rahmat daripada Allah ana illa an yataghammada illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan sebab amal dia. Tak ada satu orang pun masuk syurga dengan amalan dia sendiri. Ketika itu Nabi ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau pun macam tu juga ke Rasulullah? Tak masuk syurga dengan amalan engkau, masuk syurga dengan rahmat Allah? Nabi kata, wala ana, pun aku juga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, cuma aku ialah seorang yang Allah meliputkan aku dengan rahmatnya. Maknanya tak ada satu orang masuk syurga dengan upaya dia sendiri. Semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah kalian. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, di sana ada orang yang masuk syurga tanpa sempat dia semayang pun. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut la ilaha illallah miftahul jannah. Mengucap kalimat la ilaha illallah itu ialah kunci syurga. Satu masa seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Satu masa dalam satu peperangan, Zaid telah berjaya mengalahkan dan merebahkan musuhnya. Ketika mana dia nak tikam musuh dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba si musuh tu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Zaid ni mula-mula dia terhenti sebab dia tergamam. Orang mengucap dua kalimah syahadah ni. Dia waktu tu dia terfikir nak tikam ataupun tidak, tapi dia teruskan tikam. Peristiwa itu sampai pada Rasulullah. Nabi panggil dia. Bila demai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak muka Nabi sangat marah. Nabi kata, Zaid, aku dengar hang bunuh orang mengucap dua kalimah syahadah. Ya Rasulullah, tapi dia mengucap dua kalimah syahadah sebab takut dengan pedangku. Nabi kata, macam mana kalau dia bangkit di akhirat esok dengan dua kalimah syahadah? Waktu tu tunduk si Zaid. Waktu tu dia menyesal dan menangis. Dia kata, tak ada satu perkara yang berlaku ke aku yang paling ku sesal melainkan peristiwa tu. Alangkah baik kalau perkara itu tak berlaku ketika aku dah masuk Islam. Tapi kata, macam mana dia bangkit akhirat esok dengan dua kalimah syahadah? Maknanya hang telah bunuh seorang yang telah masuk Islam. Itu yang katakan seseorang itu
kalau dia bangkit di hari esok hanya dengan 2 kalimah syahadah sekalipun dia masih belum pernah sembahyang, dengan rahmat Allah dia masuk syurga. Dulu pernah berlaku satu orang budak Siam. Zaman ni dia mengajak di satu sekolah. Sekolah tu budak Siam banyak. Budak-budak Siam ni mereka waktu pelajaran pendidikan Islam, jadi mereka akan masuk kelas sivil kah. Jadi yang mengaji pendidikan Islam ni budak-budak Melayu lah. Satu orang budak Siam tu dia tak mau pergi mengaji kelas sivil, kelas moral tu dia tak mau masuk. Dia nak mengaji macam budak-budak Melayu mengaji pelajaran agama. Akhir tak apalah, dia mengaji. Banyaklah dia tahu tentang Islam. Cuma habis Darjah 6 dia tak berkemampuan untuk sambung ke sekolah menengah, sebab ayah dia orang susah. Jadi dia kerja tolong ayah dia. Satu hari, satu masa ketika umur dia menjelang 15 tahun, Sahadat Sayyidina Muhammad, dia naik motor entah macam mana, aksiden, perang, jatuh motor depan kampung, depan kampung Melayu. Bila dengar motor terbalik tetar ni, perang tu, orang kampung keluar, lari orang kampung keluar. Satu pakcik tu dia ampu budak Siam ni, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak tahu kata budak Siam, dia ingat budak Melayu. Budak orang Siam kan muka macam Melayu. Budak Siam ni senang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati tempat kejadian, umur 15 mati. Jadi tu contoh. Dia datang dari Islam lah, ajak sikit lah. Jadi kalaulah dia ungkapkan kalimat itu daripada hati perut dia, bangkitlah dia sebagai seorang Islam di akhir esok. Tak pernah mayang ni pun. Jadi dia masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ni sangat besar. Macam kita, dosa kita banyak no. Menggunung dosa kita dari dulu sampai hari ni. Bila kita orang tua-tua ni nak kat juru no. Daripada muda-muda ni taklah dosa banyak sangat. Kita dosa banyak. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya diampunkan dosa kita dengan rahmat dia. Macam mana tu? Kalaulah kita ni, kalau kita ni seorang ahli maksiat sekalipun, Sahadat Sayyidina Muhammad, kalau Allah nak kita masuk syurga, pada akhir hayat kita beramal dengan amalan ahli syurga, masuklah kita ke dalam syurga. Sedangkan seumur hidup tu buat jahat semua, tapi dekat-dekat nak mati bertaubat dan beramal dengan amal ahli syurga, masuklah dia ke dalam syurga. Kalau seorang tu Tuhan nak bagi masuk neraka seumur hidup walaupun beramal dengan amalan ahli syurga, tapi kalau Tuhan nak dia masuk neraka, akhir hayat beramal dengan amal ahli neraka, dengan ahli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan ahli neraka, masuklah ia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Minta Allah lindung kita semua. Tu ragaian yang dikatakan rahmat Allah. Rahmat Allah tu luas. Ada satu orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni Nabi cerita dalam hadis, dia seumur hidupnya beramal dengan amal yang soleh, tak pernah buat jahat sikit pun. Semua amal soleh semua. Berpuluh-puluh tahun siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Dia ahli ibadat. Orang dulu-dulu ni ibadat cukup kuat. Kalau lepas sujud, umat dulu-dulu ni umur panjang-panjang. Ada yang sujud tu sampai ke peringkat Sahadat Sayyidina Muhammad pokok naik menjalak. Orang dulu umur panjang-panjang.
umur umat dulu-dulu. Umat Muhammad umur pendek-pendek. Satu orang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia beramal amal yang soleh bertahun-tahun. Akhirnya bila ditimbang amal soleh dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beratlah amal soleh dia, ringanlah amal jahat dia, maka nak dimasukkanlah dia ke dalam syurga. Allah kata, masuklah kamu dalam syurga dengan rahmat aku. Tak mau Tuhan, aku nak masuk syurga dengan amalku. Tuhan suruh dia masuk syurga dengan rahmat dia, tapi orang ni tak mau, dia nak masuk syurga dengan amal dia. Dia kata amal dia banyak. Baik, kata Allah, kira tengok, amalan hang dengan sebiji mata aku bagi ke hang. Orang ni Tuhan bagi mata 2 biji, Tuhan suruh timbang sebiji. Timbang satu di timbangan amal tu. Ni amal baik dia, ni mata dia, mana berat? Timbang berat nikmat Tuhan, sebiji mata saja. Hak dia buat berpuluh-puluh tahun tu tak ada apa, ringan melayang. Allah kata masuk neraka. Waktu tu nangis, teriak, tarik balik Tuhanku, aku nak masuk syurga dengan rahmat-Mu. Allah kata, ha tu betul. Sebiji mata ni mahal ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari dulu sampai lah duk boleh tengok, walaupun tambah 2 mata lagi. Salah Sayyidina Muhammad duk boleh tengok, alhamdulillah. Jadi nikmat ni kena guna bagi elok. Tengok benda-benda yang elok, jangan tengok benda-benda hati elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jaga bagi elok. Jangan membaca waktu lepas asar. Nikmat tu akan rosak kalau kita guna mata baca pada waktu tu. Tak elok baca pada waktu tu. Jadi sebab ni nikmat, kena jaga bagi elok hak Tuhan bagi. Lepas tu elokkan mata kita dengan melihat huruf-huruf ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita pandai menggunakan nikmat, maka nikmat mata kekal sampai ke akhir hayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya jumpa satu orang, kira pak belakang saya lah, pak belakang pupu. Dia ni waktu dalam sejarah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, ni aku nak tanya hang, yang aku duk dengar ni betul ke? Dengar apa Pak? Dengar orang baca Quran. Dia kata ada 2 orang duk baca Quran, duk dengar ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu rahmat Tuhan. Tuhan bagi dengar Quran, mujur tak dengar karaoke. No? Duk dengar Quran. Telinga ni ada 2 orang duk baca Quran ni. Tanpa dia, kita pun nak kata siapa, kita pun tak tahu. Dia ni, dia kata lah ni, walaupun umur 80 tapi duk boleh baca Quran. Duk boleh baca Quran tu, masalah Sayyidina Muhammad. Nampak tak nampak lah. Pakai spek tak boleh pakai lah, tak nampak. Tapi boleh baca Quran sebab dia menyuluh dengan toslet. Dengan toslet tu nak baca Quran juga. Boleh baca Quran dengan cahaya toslet. Maknanya tetap Tuhan bagi baca kalam dia. Jadi kita ni harap-harap macam itulah. Kita boleh membaca Al-Quran, mendekatkan diri pada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin satu masa esok, salah Sayyidina Muhammad, kita tak boleh sembahyang macam orang biasa sembahyang lah. Tapi kita harap Tuhan tak bagi hilang akal ni, kira nak sembahyang. Ada satu orang di belah kampung kami di Tok Kelin tu, waktu dia sihat, dia lalu pergi masjid. Sampailah tak boleh pergi masjid, sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah ni, dia ambil wudu awal sebelum daripada masuk waktu. Sahabat Sayyidina Muhammad, mata dia ni saat-saat tengok jam, saat-saat tengok jam, dia kena nak mayang. Orang nak mayang ni, dia tengok jam, pukul 11. Dia tengok jam pula, pukul 12. Dia tengok jam pula, pukul 1. Dia tengok jam sampai nak mayang. Habis mayang zuhur, lagi tengok jam pula, nak mayang asar pula, duduk di rumah. Tu Tuhan bagi dengan rahmat dia. Tak lupa nak sembahyang.
sampailah umur dia berakhir dengan dia pakai telekung salat Sayyidina Muhammad, duduk tempat sembahyang, duduk tengok jam, sampailah orang bang dia mati waktu mana orang sebut asyhadu an la ilaha illallah, bang di masjid tu jatuh mati tengah nak sembahyang, pasien hidup nak sembahyang salat Sayyidina Muhammad. Tuhan bagi dengan rahmat dia tu, Tuhan bagi dengan rahmat dia. Orang hak sihat pun teralik nak sembahyang. Orang sihat ni, orang sihat lah, selalunya orang bang dia terkejut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah masuk dah, terkejut, lah masuk dah, tapi terkejut boleh sebab dia tak tunggu sembahyang. Kalau tunggu ni dia tak buat lah, lambat nak sembahyang, dia kena nak sembahyang lah. Tok saya Hajah Salasiah, dia guru Quran, dia salat Sayyidina Muhammad, kalau dengar anak cucu ataupun anak murid dia baca Quran salah tu tak betul tu, dia tengok jauh ni, tak kena tu, dia sampai akhir hayat dikira sembahyang lah. Tidur awal, lagi bangkit pukul berapa tak, pukul 3 bangkit sembahyang subuh. Tu sembahyang apa tu? Sembahyang subuh lah, bukan masuk gitu, tak masuk lagi lah, tidur pula, lagi bangkit pula pukul 4 sembahyang subuh, duduk sembahyang subuh. Jadi dikira nak sembahyang lah, tak tahu berapa kali sembahyang subuh, tak tahu. Jadi ni Tuhan bagi kepada seseorang dengan rahmat Allah. Ada seorang tu subhanallah salat Sayyidina Muhammad, anak dia belah dia sampai akhir hayat. Anak hak belah dia tu hak duk cempung dia pergi bilik air, hak duk cempung dia pergi luar, hak duk kok dia petang-petang salat Sayyidina Muhammad. Dia tak kenal anak dia. Lepas tu dia tanya, hang siapa? Terkejutlah anak tu, lama ni anak mak lah ni, siapa dia? Tak kenal. Anak dia pun tak kenal, orang lain lagi dia tak kenal, tapi suruh baca Alam Nasrah, baca sampai habis, baca ayat lazim, sebut Alam Tarasut sampai habis, suruh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang dia tak kenal, Tuhan dia kenal. Rahmat Allah. Jadi kita ni subhanallah, kita selalu mengharapkan rahmat Allah kita. Sampai kita masuk syurga pun kita harap dengan rahmat Allah juga. Segi amal soleh kita tak cukup, tak padan. Buat harap sempurna, tetap selama-lama tak sempurna. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita harap semuanya Allah lah yang bagi sempurna. Satu orang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu orang tu, ni cerita dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditimbang amal kebaikan dan amal kejahatan dia. Bila ditimbang amal kejahatan dan amal kebaikan dia, ringan amal baik, berat amal jahat. Kita harap kita tak macam tu lah. Walaupun kita ni taklah banyak amal baik, tapi kita harap kita taklah banyak kejahatan kita. Sebab kita selalu kata astaghfirullahalazim, dan kita harap Allah ampun hak kita buat jahat tu. Orang ni bila amal baik dia ringan, amal jahat dia banyak, dari malaikat pun subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad langsung saruk tangan dia, heret pergi ke neraka. Dia ni subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai di tengah jalan nak pergi ke neraka tu, duduk di tengah jalan kali belakang. Lepas tu jalan lagi sampai kali pula belakang, jalan lagi kali pula belakang. Allah kata dia tu pasal apa duduk kali belakang tu? Panggil balik dia mai.
bila panggil balik mai di depan Tuhan masalah Sayyidina Muhammad, Allah kata hang ni awak duk kali-kali belakang. Lu tempat hang tu neraka. Hang duk kali-kali belakang pasal apa? Kata orang tu, ya Allah, aku harapkan rahmat-Mu. Tolong kesian kat aku. Jadi dengan sebab harapan tu, Allah yang maha kasih sayang kata, aku ampun dosa hang. Kesian kat hang. Tu rahmat Allah. Jadi seorang tu sepanjang masa kita ni kena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Ada 2 orang masuk neraka. Lepas tu mereka dihadapkan di hadapan Allah balik. Ketika tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila depan Allah ni barangkali dalam hati perut mengharapkan rahmat Allah. Haraplah Tuhan ampun, haraplah Tuhan kesian. Tiba-tiba Tuhan arah. Kedua-dua ni seorang tu masalah Sayyidina Muhammad, bila Tuhan suruh masuk neraka balik, dia kalih-kalih, dia kalih-kalih badan, dia lari merapak dalam neraka selaju-lajunya. Masalah Sayyidina Muhammad, kawan ni duk kerah kau macam dengan tiang, bergerak tak, kerah kau. Akhirnya Tuhan panggil, hak lari derah masuk neraka tu panggil balik mai. Bila panggil mai, Tuhan kata, hang ni awak ni bila hang masuk neraka dah kan? Masuk dah Tuhan. Hang tahu neraka tu macam mana? Tahu Tuhan, tak sangat tahu Tuhan. Tu aku suruh masuk neraka, awak lari merapak macam tu. Dia kata, Tuhan, aku duduk di dunia dah banyak aku canggah perintah Engkau. Hari ni aku tak mau dah canggah perintah Engkau Tuhan. Tuhan suruh masuk neraka pun lari masuk neraka sebab tak mau lawan Tuhan dah. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad ni hang pula suruh pi tak pi duk kerah aku. Salah Sayyidina Tuhan, aku tak tahu neraka tu macam mana Tuhan. Aku tak mahu nak masuk neraka Tuhan. Aku harap dengan rahmat Engkau, ampunlah aku. Jangan bagi aku masuk neraka. Dengan rahmat Allah, Allah kata, hang masuk syurga, hang masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi kita ni masalah Sayyidina Muhammad, dengan rahmat Allah tu kita kena harap. Jadi soalannya, macam mana nak dapat rahmat Allah? Kena harap. Tapi tak boleh harap tanpa beramal. No? Kalau harap semata-mata tak beramal, tu disebut laisal imanu bitamanni. Iman tu bukan dengan harap, dengan cita-cita. Harap-haraplah dapat iman. Tak boleh. Iman ni nak dapat dengan beramal, amal soleh. Kita beramal, harap kita kena harap. Sampailah saat kita akan meninggalkan dunia ni. Orang yang nak tinggalkan dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama sekali perasaan yang dia akan tempuh ialah perasaan takut. Takut apa? Takut menempuh ajal. Takut menempuh maut. Dalam hati perut ni ada tak takut? Takut. Setiap orang takut nak mati. Ada seorang kawan saya tu, dia mati di Mesir. Dia ni masalah Sayyidina Muhammad, cara dia pergi tu pun tak sesuai dengan haji Mesir. Dia pergi Mesir, dia bertongkat. Orang panggil apa? Kaki dia tu cacat. Ngaji Mesir ni dia kena sihat. Kalau macam tu susah lah. Nak pergi kuliah macam mana, orang pun nak mengaji juga. Orang nak jaga kita, orang nak mengaji juga. Nak naik bas di Mesir ni, nak naik dia kena ligan, turun kena terjun. Dia macam bukan macam bas kita. Jadi nak naik kena ligan, sebab driver bas dia tak berhenti betul. Dia berhenti, dia jalan pelan-pelan. Dia buat macam ni pula, dia suka lari, lompat. Turun pula dia tak berhenti sungguh. Salah Sayyidina Muhammad, dia suruh kita terjun. Salah terjun jadi macam gasing. Bila pergi Mesir, susahlah mengaji. Tapi rupa Tuhan nak bagi tamat umur di sana. Dia sakit sebab mungkin tak sesuai musim. Sakit, mati. Lepas dia mati, kita buka buku
buku catatan coretan dia. Ada satu selai buku tu, dia kata sebab selai dia tulis tu, takutnya nak menghadapi kematian. Mak dia tahulah nak mati, nak menempuh mati ni takut. Salah Sayyidina Muhammad. Saat nak mati tu, takut tu pasal apa? Macam-macam perasaan. Yang pertama, nak mati macam mana? Baik ke atau sebaliknya? Takut. Lepas tu nak tempuh mati ni, sakit dia. Macam mana nak tempuh ni? Jadi hatu duduk bersarang, duduk main ni dalam hati. Ya subhanallah, nak kata tak mati, semua orang dah mati. Kawan-kawan kita yang sumuk dengan kita habis dah seorang-seorang. Ni kita duduk tunggu masa ni, tunggu turn, bila tak tahu. Bila saat nak mati tu, dia nak mati pun takut. Dan seorang tu dia tahu dia mati, dia tahu dia nak mati. Kalau dia sakit, dia kata dia tahu dah, hati tahu dah, mati dah aku ni. Tahu macam mana? Sakit banyak kali sakit, tapi sakit nak mati, seorang tu akan tahu sakit ni aku mati. Tahu macam mana? Dia tahu, dia akan tahu lah, dia akan rasa. Contoh badan kita, kita sihat, bila tak sedap badan, kita tahu lah tak sedap badan. Tahu, nak mati tahu macam tu. Tahu, mati dah aku ni. Lepas tu perasaan putus asa untuk hidup. Aku tak hidup dah, aku mati dah. Perasaan tu akan menunjuk bahawa kita akan mati. Waktu tu subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, Tuhan tunjuklah. Ada yang dah terjung, tidur, tak bangkit-bangkit. Dengar orang duk buat orang cakap apa. Dengar orang duk baca Yasin, tapi nak respon tak boleh lah. Mata kita tak mampu nak celik lah. Mulut kita pun tak mampu nak kata apa dah. Cuma dengar semua. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Waktu tu seorang tu tahu, aku mati dah. Hari ni aku mati dah. Jadi dalam hati ni perasaan duk bermain tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad, ya Allah, rupanya sampai juga masa mati. Hati perut tu. Waktu tu subhanallah, dia main takut yang sangat-sangat. Sebab waktu tu kita tempuh seorang-seorang kita. Kita bukan tempuh dengan siapa-siapa. Dengan orang yang kita sayang pun kita tak tahu lah. Yang kita tahu ialah, aku nak mati, aku tempuh seorang-seorang. Taib. Tapi rahmat Allah, sewaktu mana malaikat dah tarik nyawa dah, sampai di dada dah, nak sampai di sini, nak habis hari. Ketika tu Tuhan bagi sama di antara takut dan harap. Tadi dia takut sungguh, harap kurang. Bila dah nak keluar nyawa tu, ketika Tuhan bagi sama di antara takut dan harap, akhir sekali Tuhan bagi yang lebih ialah harap, takut hilang. Tu rahmat Allah. Ni fitrah yang Tuhan bagi pada setiap orang yang beriman, yang berharap, bergantung pada dia, tu yang dia bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Jadi alam akhirat ialah alam pasti yang kita akan balik dan bertempat tinggal di sana. Jadi sebab itu, jadi bergantunglah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ni untuk dapat kita masuk syurga di akhirat sana. Amin. Jadi bagaimana nak menggapai dia? Berharap dan beramallah amal yang soleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjauhkan kita semua daripada kemurkaan dia dan mendekatkan kita semua dengan syurga dia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.